السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi Allah merezekikan kepada kita satu pertemuan, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada kita dalam agama kita. Kerana tidak ada kebaikan yang kita dambakan dan kita inginkan lebih daripada kebaikan yang datang dari Allah. Dan kebaikan datang dari Allah ialah kefahaman berkaitan dengan agama. Dan itulah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, maka Allah bagi kepada dia faham agamanya. Dengan kefahaman inilah kita dapat mencari sebaik-baik bekalan menuju akhirat. Dengan kefahaman agama inilah kita dapat menyelamatkan diri daripada kebinasaan di hari akhirat. Dan dengan kefahaman inilah kita hari ini dapat berbuat sesuatu yang Allah redha. Dengan kefahaman agama jugalah kita dapat hindari sesuatu yang Allah murka. Semuanya balik kepada bagaimana kefahaman kita berkaitan dengan agama. Untuk memahami agama kita, kita dah jelaskan dalam siri-siri kuliah kita selama ni bahawa sumber kita dalam memahami agama ni ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah, kerana dia adalah sumber premier, sumber yang utama yang datang dari Allah sendiri. Kita nak tahu apa yang Allah suka, kita rujuk kepada apa yang Allah sendiri kata. Kita nak tahu apa yang Allah tak suka dan murka, juga kita rujuk apa yang Allah sendiri berfirman dan melarangnya. Kita nak tahu apa yang diredai oleh Allah, kita rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perbuatan Nabi selaku manusia yang paling diredai oleh Allah. Dan kita nak tahu apa perkara yang Allah benci, juga kita rujuk kepada Nabi selaku orang yang paling takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber kita nak memahami agama ialah sumber premier, Quran dan juga hadis. Inilah kebaikan yang sebenar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang paling Allah suka dan paling Allah redha dan paling Allah Ta'ala nak daripada kita selama ni kita dah bincang dah, iaitulah perihal tauhid. Allah ni paling dia nak daripada kita ialah tauhid. Kita mengesakan dia semata-mata. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni Allah Ta'ala paling nak. Sehingga maksud daripada kita dicipta, Allah Ta'ala kata, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku.
Sehingga Allah Ta'ala ajar kita sebut dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi atas dasar inilah kita selama ini duk baca kitab kita, manhaj golongan yang selamat, itu orang yang berada di atas landasan agama seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Dan key yang paling utama ialah tauhid. Kalimah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Siapa yang tak bawa kalimah ni akhirat, maka dia tidak akan ada harapan masuk syurga. Siapa yang bawa kalimah ni, insya-Allah jahat mana pun dia masih ada harapan nak masuk syurga. Dia jahat ustaz, tapi dia beriman kepada Allah, dia akan dihukum dengan kejahatannya, tapi sekurang-kurangnya imannya kepada Allah ada harapan untuk dia diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga setelah daripada dihukum. Tapi kalau dia bawa hari akhirat, dia tak beriman kepada Allah, baik secara mana pun, akhirat nanti kalimah la ilaha illallah itulah yang memberikan keselamatan, kerana Allah tidak akan terima amalan orang yang syirik kepadanya sedikit pun. Innahu man yushrik billah, kata Allah sendiri kata, siapa-siapa yang melakukan syirik kepada Allah, faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka amalan dia akan binasa dan dia termasuk dari kalangan orang yang rugi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami bentangkan kepada dia apa yang mereka buat, kemudian kami jadikan dia seperti debu-debu yang berterbangan. So ini yang paling kita takut, yang paling kita nak tauhid, yang paling kita takut adalah syirik selaku dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Kita dah bahaskan sebelum daripada ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentang fenomena-fenomena syirik yang berlaku. Termasuklah juga orang mengagungkan kuburan secara melampau, sehingga mereka jadikan kubur-kubur keramat itu sebagai tempat mereka berdoa meminta hajat. Dan perbuatan itu sama alasannya dengan orang-orang yang kafir yang menyembah berhala. Hanya saja yang ni rupa berhala, yang ni belum jadi berhala, rupanya kubur orang mati. Tapi konsepnya berhala tu adalah patung orang soleh. Hak ni kubur orang soleh. Dia sembah berhala, dia kata orang soleh ni perantara antara dia dengan Allah. Orang yang sembah kubur, orang yang puja kubur, dia kata orang soleh dalam kubur ni perantara kita dengan Allah. Yang bezanya rupa, konsepnya sama. Dan kita juga dah jelaskan sebelum daripada ini, bahawa ada kubur-kubur yang dianggap keramat sebenarnya palsu. Termasuklah ada yang bukan kubur manusia pun. Jadi kita kena hati-hati dalam bab ni supaya kita tak rugi. Baik, habis dah cerita bab tu, kita nak kembali kepada bab syirik ni. Tajuk hari ni yang kita nak bincangkan ialah mafasidus syirki wa adraruhu, kerosakan-kerosakan yang dibawa oleh syirik dan kemudaratan yang berlaku disebabkan syirik. Bila seorang tu melakukan kesyirikan, syirik, menduakan Allah dengan sesuatu, yang kita sebut kubur tu satu contoh baru. Ada orang sembah patung, ada orang sembah pokok, ada orang sembah batu, ada orang sembah macam-macam. Ada orang sembah manusia sendiri. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, Namrud ngaku jadi Tuhan. Ada orang kata dia memiliki kerajaan langit, Ayah Pen pun ada.
So semua benda-benda ni dalam perbahasan umum dipanggil syirik. Apa kemudaratan yang akan menimpa seseorang apabila dia melakukan kesyirikan, dan apakah kerosakan yang berlaku disebabkan dosa syirik. Itu topik yang kita nak bincang pada malam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerosakan yang pertama atau bahaya yang pertama ialah syirik ni menghinakan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Kita ni manusia ni, kita kena sedar diri. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah jadikan kita sebagai manusia ni makhluk yang mulia. Betul ke tidak? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami dah muliakan manusia atas sekalian makhluk. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdila. Bahkan mulianya manusia daripada binatang, confirm manusia mulia lah. Dengan jin manusia lagi mulia. Nah, dengan makhluk yang lain daripada, lebih daripada jin, syaitan memang dia musuh Allah lah, hinalah dia ni, termasuk daripada jin. Atas daripada manusia ni malaikat. Malaikat ni mulia-mulia, tapi manusia ni dengan malaikat mana lebih mulia? Nah, keadaan manusia sekiranya dia beriman kepada Allah dan dia beramal dengan apa yang Allah perintahkan, dia jadi hamba yang taat kepada Allah, kedudukan manusia lebih mulia dari malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat taat kepada Allah dalam keadaan tidak diuji, dia tak ada nafsu. Tapi manusia yang taat kepada Allah, kedudukan dia lebih mulia dari malaikat. Dan kita dah jelaskan dalam kuliah kita dulu-dulu, antara bukti dan hujah yang menunjukkan manusia lebih mulia dari malaikat. Yang pertama, Nabi Adam bila dicipta, Allah suruh malaikat sujud memuliakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian kita juga ada hujah bahawa hari ini malaikat berdoa dan beristighfar minta keampunan dari Allah bagi pihak manusia. Malaikat doakan. Dan kita juga ada hujah bahawa waktu manusia nak masuk syurga, malaikat akan sambut dan malaikat akan bagi salam kepada manusia. Dan kita juga ada hujah bahawa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik pada kedudukan yang lebih tinggi daripada Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia ni lebih mulia dari malaikat, dengan syarat dia beriman kepada Allah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia melakukan syirik, dia tidak beriman kepada Allah, di mana kedudukan manusia? Dia akan jadi lebih hina daripada binatang. Allah Ta'ala yang sebut dalam Quran, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Sebab binatang tak ada akal, dia ada akal. Dalam ada akal tu, binatang tak ada akal pun reti bertasbih kepada Allah, reti memuji Allah dengan tasbih-tasbih mereka yang tersendiri. Tiba-tiba manusia yang ada akal
Dia tak beriman kepada Allah. Ajaib. So mereka, kemudaratan syirik yang pertama ialah menghinakan status manusia yang mulia. Dengan sebab syirik, seorang manusia dari semulia-mulia kedudukan, dia akan jadi sehina-hina kedudukan, lebih teruk daripada binatang. Ini mudarat syirik yang pertama. Sebab tu jangan main-main. Kita bila sebut bab syirik ni, bukan kita nak tuding kepada orang A, B, C, dah. Kita nak supaya kita sendiri dapat ilmu. Ya Allah, kalau begitu aku nak selamatkan diri daripada perkara-perkara syirik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudaratan yang kedua, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam poin kita yang pertama, orang yang minta dengan selain Allah ni jadi macam orang betul-betul orang bodoh lah. Minta dengan sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surah An-Nahl ayat 20 hingga 21. Maksudnya, dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat menciptakan sesuatu, sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Dia tak boleh cipta sesuatu, dia sendiri itu orang yang buat. Allah Ta'ala kata amwatun ghairu ahya, bahkan mereka tu benda mati. Amwatun, berhala-berhala tu mati. Sama juga kalau orang pergi keramatkan kubur, orang dalam kubur tu mati. Amwatun ghairu ahya. Beza kita pergi minta dengan orang soleh yang masih hidup. Ustaz, anak saya nak periksa, tolong doakan anak saya boleh. Ustaz, anak saya nak kahwin, tolong doakan anak saya boleh. Ustaz, saya nak pergi haji dan umrah, Ustaz tolong doakan saya boleh. Ustaz tu kata, insya-Allah saya doakan. Beza dengan orang pergi ke kubur kepada syekh hak mati dah. Ustaz yang dah mati tu tolong doakan saya boleh. Lain. Sebab tu Allah Ta'ala kata perumpamaan amwatun ghairu ahya, mereka mati tak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, bahkan mereka sendiri tak tahu bila masa mereka nak dibangkitkan semula, atau mereka sendiri tak tahu bila masa pengikut-pengikut dan penyembahnya akan nak dibangkitkan. Mereka ceritanya dia meminta kepada orang yang tidak memiliki sesuatu, dan alangkah bodohnya perbuatan tersebut. Lalu dia telah meruntuhkan, merendahkan martabat dia sebagai manusia yang mulia apabila dia menyembah sesuatu selain dari Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudaratan yang kedua, syirik adalah sarangnya khurafat dan kebatilan. Syirik adalah sarangnya khurafat dan kebatilan. Sebab orang-orang yang berbuat syirik ni biasa dia akan percaya dengan benda-benda khurafat. Mulalah dia percaya kepada bintang, jin, ruh orang mati, hantu. Akhir sekali banyaklah khurafat-khurafat apabila dia terlibat dengan perkara syirik. Kerana itu khurafat-khurafat dan kebatilan ni biasa menjadi barang dagangannya dukun dan bomoh. Biasanya kalau pergi bermula dengan percaya kepada Tok Bomoh, dia pun bawa lah benda-benda package dia. Lepas tu kesyirikan ni sarangnya khurafat. Kalau kita ni orang yang kuat tauhid dengan Allah, kita tahu tempat kita berminta hanya kepada Allah.
Tapi bila tak kuat tauhid ni, pergi jumpa Tok Bomo tu, Tok Bomo ni, Tok Bomo suruh buat apa, buat belaka. Khurafat apa pun dia percaya. Ini mudaratnya syirik. Nombor 3, syirik ni adalah kezaliman yang hakiki dan yang besar dosanya. Kezaliman yang hakiki dan kezaliman yang sangat besar. Syirik-syirik ni buat zalim. Zalim ke siapa? Zalim kepada diri sendiri. Dan tahap zalim tu ialah tahap zalim yang paling besar. Zalimnya dia. Buat apa zalim? Zalim kepada orang boleh kira lagi. Zalim ke siapa? Zalim kepada diri sendiri. Bahkan kezaliman terhadap diri sendiri yang tidak akan dimaafkan. Inilah kezaliman yang besar. Allah sendiri yang menamakan, Allah Ta'ala kata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Zalimnya orang syirik ni, satu, terhadap diri sendiri. Yang kedua, dia juga boleh menjadi kezaliman terhadap orang lain. Kerana orang yang disekutukan dengan Allah telah dianiaya lantaran dia memberikan hak kepadanya apa yang sebenarnya bukan miliknya. Zalim lagi mana contoh tuan-tuan? Ni, orang yang disembah selain Allah ni ada dua kategori. Satu, mereka suka untuk disembah, syirik. Geng-geng Fir'aun, Namrud, ini memang dia sendiri tu jahat dah. Tapi ada kategori orang yang memang dia sendiri tak nak dia disembah. Seperti contoh Nabi Isa. Nabi Isa, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Hei Nabi Isa, hei Isa, kamu kau yang kata kepada orang supaya jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. A anta qulta lin-nas, kamu kau kata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya, jadikan aku dan ibu aku ilahaini min dunillah, dua Tuhan selain dari Allah. Kau suruh sembah. Nabi Isa berlepas diri. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li illa bihaq. Ya Allah, aku tak suruh pun, dia kata. Yang aku pesan benda kebenaran. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tak kata, aku tak ajar, yang aku ajak, yang kamu suruh aku ajar. Nabi Isa jawab. Apa dia? Aku ajak mereka ni sembah Allah. Tiba-tiba dia orang pergi sembah aku. So Nabi Isa ni, dia sendiri dizalimi. Dia dizalimi sebab dia tak pernah ajak orang sembah dia. Siapa yang dia tak reda dia disembah selain Allah, dia selamat. Tapi kalau dia atas dunia ni suruh orang sembah dah dia, berat. Berat. Memang macam Fir'aun dan Namrud lah. Jadi kalau ada orang-orang yang memang dia berniat untuk dia dijadikan sekutu bagi Allah, dia berat. Jadi orang-orang soleh ni status dia apa sebenarnya? Contohnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama-ulama hebat,
Yang masa dia hidup, dia tak pernah pun orang kata kepada pengikut dia, kalau aku mati, mu datang ziarahlah kubur aku, mu mintalah kepada aku waktu aku dalam kubur. Nescaya aku masa tu boleh doa kepada Allah untuk kamu, biar Allah rezekikan kepada kamu. Kamu datang kepada kubur aku, mintalah kepada aku. Tak ada pun orang soleh akan ajar macam tu. Sebaliknya orang soleh ni waktu dia hidup, dia akan kata apa? Kamu mintalah kepada Allah. Tiba-tiba bila dia mati, orang jahil ni mari kat kubur dia minta dengan dia. Oh, zalim. Hak berat lagi, tuan tahu kan? Hak berat lagi. Dia pergi ke kubur keramat, dia minta nombor ekor. Oh, berat sungguh. Orang soleh tu sama hidup, kendak nombor ekor pun tak ada masuk. Apa halnya dia pergi kubur orang keramat, dia pergi minta nombor ekor? Hak ni jahil murakkab orang panggil. Betul tak? Pergi bawa kain kuning, pergi duduk tepi tu, buat zikir, tulis nombor ekor. Weh, kita kata kalau orang soleh tu hidup, dia ketuk kepala. Apa hal ni? Aku tak adil buat orang ni. Ni kepanggil kejahilan, kebodohan. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kemudaratan yang berlaku disebabkan syirik ni, yang ketiga ialah kezaliman yang besar terhadap dirinya sendiri dan kepada pihak yang disyirikkan. Mereka tu tak pernah minta untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Dan bimbang juga takut-takut akhirat nanti Allah Ta'ala tanya-nanya. Keempat, mudarat syirik yang keempat, syirik adalah sumber segala ketakutan. Orang yang berbuat syirik ni, dia akan ditimpa rasa takut. Takut dunia dan akhirat. Takut akhirat memang confirm lah. Dunia pun kadang-kadang Allah Ta'ala sebut apa? Dalam surah Ali Imran ayat 151. Surah Ali Imran ayat 151. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwadh zalimin. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Jadi Allah Ta'ala kata dia akan campurkan rasa takut kepada orang yang berbuat syirik. Takut ni daripada mana datang selain buat syirik tu? Disebutnya orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan akan diliputi ketakutan dari berbagai arah. Takut bagi mana-mana takut, atulah takut nilah, takut atulah, takutlah. Nak buat apa-apa takut putus rezeki, mati. Macamlah rezeki tu orang yang tentukan. Mak bagi takut sikit, orang takut. Pasal apa? Sebab dia percaya bahawa ada makhluk yang berkuasa selain dari Allah. Kalau dia benar tauhid dia, hanya Allah tempat dia bergantung. Kuat. Sebabnya dia menyandarkan dirinya kepada banyak Tuhan, padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tiada berkuasa memberi manfaat atau menolak bahaya dari dirinya. Orang yang sembah Allah, sembah selain Allah ni dia tak kuat. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang benar tauhid dia, macam orang Palestin. Orang apa hairan? Apa sumber kekuatan orang-orang Palestin sehingga walaupun rumah dia hancur tapi dia masih lagi mental dia kuat.
Tanyakan dia apa-apa ni. Maka jawapannya kekuatan iman. Kalau orang yang syirik kepada Allah, tak akan jadi sekuat tu. Sebab pergantungan dia kepada Tuhan yang lemah. Macam mana dia nak kuat? Kita orang Islam ni bergantung kepada Tuhan yang maha kuat. Al-Qawiyul Amin, Al-Qawiyul Aziz, yang maha kuat lagi maha perkasa, Allah. Orang berdiri setara mana pun kekuatan mereka ada. La haula wala quwwata illa billah. Dan hatta walaupun dia rasa dia di dunia ni tak ada bahagian, akhirat nanti kalau dia mati hari ni dia syahid. Dan akhirat nanti dia akan berjumpa dengan Allah, dia akan minta Allah balas balik segala perbuatan orang-orang jahat yang selama ni buat zalim kat dia. Dia kuat. Tapi kalau bergantung kepada selain Allah, duk minta kubur, duk gapo, duk macam-macam, semua patung, berhala, musyrik, di mana kekuatan tu nak hadir? Bahkan sebaliknya, Allah akan campurkan rasa takut. Takut hatu, percaya kotak bomo, takut kena buat kat orang, takut sihir, takut apa, takut macam-macam ketakutan. Ini mudaratnya daripada kesyirikan, sebuah kesyirikan. Natijah daripada syirik ialah dia memberi ketakutan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Orang beriman tak kuat. Dia kuat, dia tak takut. Semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kelima, kemudaratan yang kelima, syirik ni membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Macam lagu macam syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Menarik juga uraian dia macam mana? Sebab syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk bersandar kepada perantara, sehingga mereka meninggalkan amal soleh. Sebab pada orang yang buat syirik ni, isu perantara ni kuat. Apa-apa pun tak apa, kita ada fulan bi fulan, dia boleh selamatkan kita di hadapan Allah. Jadi dengan Allah tu tak mana, dengan Allah tu dia tak pandang usah. Ada orang tu dia sampai mengagungkan Nabi Muhammad, dia kata Nabi Muhammad tu agung, Tuhan ni tak tahu mana dia tu. Ada sampai tahap tu. Kita tengok orang Kristian. Orang Kristian ni dia sampai kata tak apa, kerana dia ada Jesus. Jesus ni dia datang, dia adalah Messiah, Savior, dia yang penyelamat. Dia datang untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi buatlah apa saja selama mu beriman kepada Jesus, kamu akan selamat, sebab Jesus adalah penyelamat. So dia tak ikut syariat dia pun tak apa dah. Syariat dia suruh jangan minum arak, dia pergi minum arak. Syariat dia suruh tutup aurat, dia tak tutup aurat. Syariat dia kata jangan berjudi, dia tak berjudi. Dia buat apa yang dia nak buat. Pasal apa? Tak apa, kita ada Jesus sebagai perantara. Betul tak? Ini mudarat daripada sebuah keyakinan yang songsang. Itu mempercayai perantara ni dengan keyakinan sehingga meletakkan mereka setanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu ada setengah-setengah kumpulan orang panggil kebatinan. Dia pada dia kalau ikut tok guru dia ni, tok guru dia boleh selamatkan daripada azab api neraka. Yang penting ikut tok guru je. Kata apa pun tok guru ajar ikut. Hak Quran ajar pun dia tak dengar, hak Nabi ajar pun dia tak nak buat. Yang penting dia ikut hak tok guru dia kata, sebab keyakinan dia bahawa tok guru dia ni boleh menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, parut. Dan perkara ni Allah Ta'ala berfirman
Dalam surah Yunus ayat 18 kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maksudnya, dan mereka menyembah selain dari Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Mereka berkata, pengikut-pengikut ini berkata, sembahan-sembahan itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Tak apa, kita kan ada tu orang soleh yang mereka sembah, mereka puja selama ni, yang boleh memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Katakanlah, apakah kamu mengkhabarkan kepada Allah apa yang tidak Allah ketahui di langit maupun di bumi? Tuhan tak suruh pun kamu anggap macam tu. Tiba-tiba kamu pula pandai-pandai kata, tak apa, kita kan ada orang-orang soleh ni yang boleh bagi syafaat kepada Allah, bagi syafaat kepada kita di sisi Allah, kita minta dengan dia. Allah Ta'ala jawab, kamu ni nak ajar Tuhan ke? Tuhan suruh kamu buat beramal. Tiba-tiba kamu pula kata, tak apalah, kita kan ada orang-orang pemberi syafaat ni, kita minta dengan dia. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kalau nak syafaat ni ada cara, betul, tapi cara tu kena tanya dulu agama kata macam mana. Macam Nabi SAW, Nabi kata kalau nak dapat syafaat Nabi kena banyak selawat kepada Nabi. Nak dapat syafaat Al-Quran kena banyak baca Quran. Kena puasa, dapat syafaat puasa kena banyak amal soleh. Bukan suruh pergi ke kubur fulan, dia fulan dan sebagainya minta syafaat lah. Tak ada pernah ajar pun. Kau kamu nak ajar kepada Allah apa yang Allah tak tahu, terbalik tu. Allah Ta'ala sendiri kata macam tu, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Kamu pula kau nak ajar Tuhan, Tuhan tak pernah sebut macam tu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan itu. Dia kata, tapi kan memang Nabi yang boleh bagi syafaat. Tuan-tuan, memang Nabi boleh bagi syafaat, tapi Nabi tak suruh sampai kita ni minta syafaat dengan Nabi sampai seolah-olah kalau Nabi bagi syafaat habis tu semua. Jangan lupa, syafaat tu milik Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Nabi pun tak boleh bagi syafaat. Jangan lupa yang tu. Bahkan Nabi SAW sendiri pesan kepada Fatimah, anak Nabi. Kata Nabi SAW, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allahi syai'a. Kata Nabi, wahai Fatimah, mu minta harta aku apa yang kamu nak, tapi dengan Allah aku tak boleh tolong kamu sesuatu. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Nabi tak boleh nak tolong. Nampak? Ini anak Nabi, Nabi kata macam tu. So Allah sendiri, Nabi SAW ajak anak dia, sahabat dia beriman kepada Allah, salat, puasa, mengabdikan diri, buat amal ibadah dan tidak menyandarkan kepada syafaat. Kerana banyak orang dengan sebab kesyirikan dia bersandar kepada figura yang dia syirikkan, dan ini kemudaratan dari satu kesyirikan. Mudarat dia yang kelima. Kelima tadi apa?
Syirik menyebabkan orang malas buat ibadat dan bersandar kepada pemberi syafaat dia tu, orang yang disyirikkan. Contoh orang Kristian tadi. Nombor 6, syirik ni kemudaratan dia ialah menyebabkan pelakunya abadi di dalam neraka. Ini semua kita tahu dah sebelum ni. Orang buat syirik ni kemudaratan dia ialah dia akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya, tak akan dapat keluar. Bukan kita nak hukum dia, tak, Allah yang kata. Kita kena tahu apa yang Allah Ta'ala kata. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 82, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. InsyaAllah. Baik, muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi syirik mudarat dia yang keenam ialah menyebabkan pelakunya abadi, kekal di dalam neraka. Yang ni beratlah. Jadi kalau ada orang pertikai, jawapannya bukan ustaz yang bagi tahu dah. Ini kaedah yang Allah sendiri. Sebab tu saya kata di awal kuliah tadi, kita nak tahu tentang agama ni, sumber premier dia adalah Allah. Kalau Allah kata orang buat syirik tak akan masuk syurga, that's it, itulah dia. Ustaz, tapi dia baik ustaz. Ustaz, tapi dia banyak tolong orang ustaz. Itu bukan bidang kuasa saya.
Yang mengatakan orang buat syirik tak akan masuk syurga ni siapa dia? Allah sendiri. Dalam Quran Allah Ta'ala kata, ayat yang kita baca sebelum azan tadi, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang berbuat syirik dengan Allah, Allah haramkan dia masuk syurga. Ni sumber dia. Bukan kita saja nak menakutkan dan nak menerakakan orang, tak. Ada setengah orang bila kita ajak bab tauhid macam ni dan anti syirik, dan kita katakan syirik ni menyebabkan seorang ke neraka, dia malah bergelar pula. Dia kata apa? Dia kata, oh ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit neraka, sikit-sikit syirik, sikit-sikit neraka. Seolah-olah dia orang ni pegang kunci neraka, pegang kunci syurga. Tidak tuan-tuan, bukan itu maksud dia. Kita dalam agama ni sumber premier dia Allah. Kalau Allah yang kata orang buat syirik tak akan masuk syurga, kita nak kata apa? Sebab tu hari ni kita dah pesan jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik ni bukan sebab kita tak sedia orang masuk syurga, tak. Kita nak kempen orang agar selamat daripada azab neraka. Bukan kita pegang anak kunci syurga, dan bukan kita nak menerakakan orang. Tuan-tuan kena faham tu. Sebab ada orang dia gelar kepada pendakwah tauhid, yang bila kita ajak orang jagalah iman, jangan buat syirik, oh dia gelar dia ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Patut habis-habis syirik masuk neraka, syirik masuk neraka. Nak suruh orang masuk neraka belaka? Bukan. Tak ada sekelumit pun. Kalau boleh cita-cita kita semua orang ni masuk syurga. Tapi Allah Ta'ala sendiri yang kata dalam Quran surah Sajadah, kita baca, Allah Ta'ala sebut apa? Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau Allah berkehendak, nescaya, kalau kami yakni Allah, walau syi'na, kalau kami yakni Allah berkehendak, la'ataina kulla nafsin hudaha, nescaya boleh saja Allah bagi hidayah kepada semua orang. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam, akan tetapi telah tetap ketetapan dariku, kata Allah, bahawa aku, kata kami, akan penuhkan neraka Jahannam itu. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah Ta'ala kata sudah ada ketetapan di sisi kami, kami akan penuhkan neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia. Jadi ada orang ahli syurga, ada orang ahli neraka. Dan Allah dah letak kaedah, siapa dia ahli neraka? Orang yang buat syirik kepada Allah. Siapa dia ahli syurga? Orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Itu yang kita nak jelaskan kepada masyarakat. Bukan sebab kita saja-saja nak sebut, nak menerakakan orang, tak. Kita kena faham, bila kita buat kerja dakwah ni, ada jiran-jiran non-muslim, ada sahabat-sahabat yang non-muslim, ada rakan sepejabat yang non-muslim. Kita tak rasakah ada tanggungjawab nak menyelamatkan dia daripada azab api neraka? Kerana Allah yang kata macam tu. Kita nak main, takkanlah dia baik, takkanlah Allah Ta'ala tak adil, takkanlah Allah tak boleh nilai kebaikan dia, takkanlah Allah Ta'ala tak nak masukkan dia pada syurga. Tahulah tu Allah. Kita assume benda tu, sedang Allah sendiri kata ni, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Allah dah bagi tahu kaedah, siapa buat syirik dia haramkan masuk syurga. So what? Ni agama tuan-tuan, bukan main emosi. Sekian dah dia ustaz, zaman dia dulu baik ni, takkanlah Tuhan. Abu Lahab, pak saudara Nabi, ada orang sayang tunjuk ke Abu Lahab, tak apalah. Abu Lahab sebab dia buat baik kepada Nabi begini-gini, tak apa, dalam neraka pun akan diberi kebaikan. Ya Allahu Akbar, jangan main emosi.
Kalau Abu Lahab tu sendiri, Nabi sendiri pun sedih waktu dia mati, sebab dia kata matinya dia atas agamanya Abdul Muttalib. Nak kata apa? Ini sebab tu kerja dakwah ni berat. Nak menyelamatkan orang daripada api neraka ni memang. Lalu tuan-tuan ada kenalan-kenalan. Baru ni alhamdulillah kawan saya di Facebook lah, dia cerita. Dia pun tak reti nak dakwah orang masuk Islam. Cuma dia tahu ada kopi translation bahasa apa dia bagi, bahasa Mandarin ke. Dia bagi satu translation. Dia pun tawakal ala Allah. Dia bagi, lepas tu dia tinggal. Beberapa ketika kawan tu telefon, dia kata, aku nak masuk Islam. Dia kata syukurnya, alhamdulillah, aku ni tak tahu cara mana. Aku hanya usaha aku bagi satu translation Quran. Jadi kerja kita ni besar tuan-tuan. Bukan nak suruh orang masuk neraka dah. Kita ni, kita tahu apa yang mereka tak tahu. Berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ayah Nabi Ibrahim, kalau kira ayah Nabi Ibrahim, ayah dia, ya abati la ta'budi syaitan, dia kata, ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ayahku, aku takut kamu ditimpa azab. Nabi Ibrahim kata, ayah dia kata, raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Ibrahim, tak suka kau kepada Tuhanku. Tapi Nabi Ibrahim juga dia kata, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ayah, aku ada satu ilmu yang tak ada pada kamu. Aku terima wahyu sedang kamu tak tahu. Orang non-Muslim tak baca Quran. Kita ni baca Quran. Kita tahu Allah sebut dalam Quran, siapa buat syirik haram masuk syurga. Kita kena sampaikan kepada orang-orang. Bukan kita nak menerakakan orang, tapi ini kaedah yang Allah dah tetap. Dan inilah juga paling kita bimbang kepada sahabat-sahabat yang dah Islam, mengucap la ilaha illallah tapi tak sensitif isu syirik, sehingga dia salat mengucap, tiba-tiba dia masih terlibat dengan doa kepada selain Allah. Dia pergi kepada kubur-kubur keramat, dia minta hajat dia dengan sesuatu selain Allah. Dia minta dengan jin, dia minta dengan syaitan. Dia pergi kepada Tok Bama minta dengan jin, dia minta juga dengan jin. Dia mengucap, tapi dia melibatkan, dia berbuat perkara syirik kepada Allah. Maka hukum dia sama juga. Kerana di saat itu tauhid dia terbatal. Seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah, dia mati dalam keadaan tersebut, dia tak bertaubat kepada Allah daripada dosa syirik, maka dia juga haram masuk syurga. Kerana dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, dan akhirnya dosa syirik ni mudarat dia, dialah memecah belahkan umat. Dulu orang beriman elok je, tapi bila manusia buat syirik, akhir sekali Allah Ta'ala akan pecah belahkan umat tersebut, sehingga hati mereka tidak lagi bersatu di atas kebenaran, dan mereka saling bermusuh-musuhan antara satu sama lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita semua dan menyelamatkan kita daripada kesyirikan, serta memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita ni berjalan dan hidup di atas syariat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ajaran itu abadi, ada dalam Quran dan ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajin-rajinlah baca wahyu, kembali kepada Quran, baca apa yang Allah Taala sebut dalam Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada sunnah, baca juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Moga Allah Taala berkati kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.